Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Zaman bertemankan rakan tugas Hakim Rahman untuk Pantau Kerajaan Baru. Hari ini kita nak melihat kepada sesi persekolahan yang mana kita tahu bagi kalender akademik 2023-2024 akan bermula 19 Mac 2023 hinggalah 9 Mac 2024 bagi kumpulan negeri A. Manakala 20 Mac hingga 2023 hingga 10 Mac 2024 bagi negeri kumpulan B. KPM, Kementerian Pendidikan, maklumkan kumpulan A, Babitkan Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu. Manakala kumpulan B, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, wilayah persekutuan KL, Labuan dan Putrajaya. Dan KPM juga sebelum ini ada keluarkan kenyataan, komited untuk pastikan takwim sesi persekolahan yang ketika ini bermula pada Mac akan dikembalikan semula kepada jadual asal iaitu Januari. Dan kata menterinya Fadlina Siddiq, ibu bapa tak perlu bimbang kerana ketika ini KPM sedang berusaha ke arah itu, tapi ada beberapa isu yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, antaranya jumlah hari bersekolah seperti yang termaktub dalam Akta Pendidikan, dia tidaklah boleh kurang daripada 190 hari. Tetapi ketika ini timbul pula perdebatan mengenai wajarkah sesi persekolahan dikembalikan kepada bulan Januari, kerana ada juga yang merasakan kalau sesi persekolahan mula pada Mac ini akan beri lebih keselesaan atas beberapa faktor. Untuk kita berdiskusi mengenai perkara tersebut, kita bersama dengan dua orang tetamu pada pagi ini. Di talian ketika ini adalah Presiden Ikatan Guru Muslim Malaysia, Muhammad Azizi Hassan, dan juga tokoh pendidikan negara Tan Sri Alimuddin Muhammad Dawn. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada kedua-duanya. Waalaikumsalam, Hakim dan Hafizi. Waalaikumsalam, Hakim dan Hafizi. Baik, saya rasa saya nak mulakan dulu dengan Cik Muhammad Azizi. Apa pandangan Cik Muhammad Azizi ketika ini? Yang mana satu? Januari ke Mac untuk memulakan sesi persekolahan? Baik, terima kasih kepada Hakim dan Hafizi berkaitan dengan sesi persekolahan. Pertamanya kita mengalu-alukan kenyataan yang Berhormat Menteri Pendidikan Puan Fadlina Siddiq berhubung dengan tarikh pembukaan sekolah yang akan bermula pada 19 Mac bagi negeri kumpulan A dan juga 20 Mac bagi negeri kumpulan B. Dan yang berhormat Menteri Pendidikan telah memaklumkan beliau akan menimbang cadangan-cadangan untuk mengembalikan sesi persekolahan kepada bulan Januari. Namun dia mengambil masa dan juga kita kata perlu berperingkat untuk memastikan ia dapat dikembalikan kepada Januari. Ini disebabkan sebelum ni kita bermula pada sesi Januari dan berakhir pada sesi Disember disebabkan faktor COVID menyebabkan ramai pelajar-pelajar yang keciciran dan tidak dapat memenuhi sesi persekolahan dengan secukupnya. Jadi oleh sebab itulah kementerian pada ketika itu telah membuat keputusan supaya dilanjutkan tempoh hari persekolahan dan ditamatkan pada akhir Februari dan dimulakan pada Mac. Jadi dalam hal ini saya lihat ada dua pandangan lah, ada yang bersetuju dan ada yang tidak bersetuju. Mana ada yang bersetuju untuk kembali kepada Januari dan ada yang tidak bersetuju untuk kekalkan kepada Mac dengan justifikasi masing-masing. Namun dalam hal ini saya lihat kita di pihak Kesatuan Guru dan juga NGO Pendidikan melihat kita sebagai penjawat agam akan akur dengan apa yang diputuskan oleh pihak KPM. Pertamanya, kita melihat justifikasi itu pertama yang diberikan oleh pihak KPM dalam sesi libat urus kita bersama bahagian sumber Kementerian Pendidikan. Pertamalah ia berkait dengan Akta Pendidikan 1996 atau juga peraturan-peraturan pendidikan penggal hari dan cuti sekolah pada 1998 dengan pindaan 2021 di mana jumlah hari persekolahan itu perlu dicukupkan sebanyak 190 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena lihat juga daripada aspek sesi persekolahan kalau di bulan Disember nanti kita ada peperiksaan melibatkan STPM dan juga STAM. Dan ini akan mengganggu pelajar-pelajar sebabkan musim tergujuk. Ini ada justifikasinya tersendiri. Dan yang paling penting juga yang kita lihat, kita akur juga daripada maklumat yang kita dapat daripada bahagian sumber, iaitulah kenapa dianjakkan kepada bulan Mac. Ia memberi ruang yang cukup untuk pelajar tidak menunggu masa yang begitu lama untuk masuk ke
ke universiti. Kalau sebelum ni mereka terpaksa menunggu sehingga 7 bulan, mungkin kali ini hanya 3 hingga 4 bulan saja sebelum mereka masuk ke universiti. Ini antara justifikasi. Jadi tak timbul soal Januari ataupun Mac. Saya rasa setiap keputusan yang diambil oleh pihak KPM itu telah mengambil kira semua sudut. Jadi terpulang kepada Yang Berhormat Menteri, kita sebagai penjawat awam bersedia. Namun kalau nak kembalikan ke bulan Januari, bagi saya dia tidak boleh dilaksanakan secara tergesa-gesa dan terburu-buru. Dia perlu secara berperingkat-peringkat kerana kita terikat dengan Akta Pendidikan. Yang kedua, saya rasa pihak KPM perlu mendapat pandangan daripada semua pihak, bukan saja atas desakan ibu bapa semata-mata, tapi pandangan daripada pihak yang akan melaksanakan operasi pendidikan ataupun proses pembelajaran ini, iaitu guru-guru. Kerana kita kena ingat waktu ini kita sedang bersedia untuk persiapan peperiksaan SPM pada bulan Mac nanti, dan saya sendiri sebagai yang terlibat dalam pengurusan peperiksaan pun kita perlu melihat aspek ini dengan positif dan mengambil kira semua pandangan pihak pun dengan positif, dan keputusan akhirnya balik kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan untuk Tan Sri Alimuddin sebagai orang lama dalam bidang pendidikan ni, rasakan Mac ataupun Januari ni ada sebarang kesan-kesan tertentu ke? Sebab kalau kita lihat aspeknya adalah orang ramai merasakan bahawa ia sedikit janggal dimulakan pada bulan Mac. Tapi kita mula bulan Mac ni pun tak lama, hanya beberapa sesi yang lepas saja dan belum lagi terbukti apa-apa kesannya bagaimana. Tapi Januari kita dah tengok secara konsisten kita lakukan, kita dapat lihat kesannya kepada murid, guru dan sebagainya. Ia adalah boleh dikatakan relevan. Tapi bulan Mac ni adakah kita perlu berikan ia peluang lagi untuk mungkin beberapa tahun untuk kita cuba, kerana perlu juga melihat kepada beberapa faktor yang digariskan oleh pihak yang mahu kekalkan pada bulan Mac. Banjir musim tengkujuh, bulan Disember, Januari ada musim perayaan, banyak nak pakai duit, ibu bapa sedikit terbeban nak sediakan anak sesi persekolahan dan sebagainya. Untuk Tan Sri sebagai orang lama, bagaimana rasa? Baik, terima kasih saudara Hakim, Hafizi dan juga Cikgu Muhammad Azizi. Sebagaimana kita tahu bahawa banyak pandangan-pandangan, saya ada membaca juga melalui Facebook dan WhatsApp, pandangan-pandangan tentang perubahan tarikh itu. Jadi sebelum itu elok saya terangkan sikitlah tentang mengapa permulaan sekolah ini pada awal bulan Januari. Saya sepanjang ingatan saya lah, sejak saya bersekolah rendah tahun 50-an dulu, selepas merdeka, memang kita telah memulakan sesi persekolahan pada awal Januari, tetapi disebabkan oleh isu COVID tahun 2020 kita telah menganjak kepada bulan Mac. Jadi sebenarnya di dunia ni yang saya tahulah ada dua sistem lah. Satu sistem persekolahan bermula pada bulan Januari, sementara negara-negara di hemisfera utara termasuklah di Amerika, di Eropah, yang mereka bermula agak lewat sikit kerana dia menyesuaikan dengan cuaca mereka. Mereka ada summer holiday, maknanya mereka cuti panjang pada bulan Mei ataupun Jun, tetapi akhir tahun tu memang persekolahan berjalan kerana musim sejuk. Jadi kita sebenarnya memulakan pada Januari itu ada rasional dia lah. Yang pertama saya rasa ialah permulaan tahun. Selalu kita kata buka buku baru, azam baru, tekad baru, semua bermula awal tahun. Kemudian sistem keuangan kita, sistem keuangan terutamanya di pihak, sama ada pihak kerajaan ataupun swasta, dia akan tutup pada 31 Disember dan akan bermula pada awal Januari. Selain daripada itu juga peperiksaan. Kita tahu bahawa peperiksaan pada bulan November, kemudian keputusan akan keluar pada bulan Mac biasanya, dan dulu IPTA Universiti bermula pada bulan Jun, tapi sekarang ni saya difahamkan lewat sikit pada bulan September ataupun Oktober. Jadi itu dia punya sekuen dia ataupun dia punya perjalanan persekolahan itu. Bermula di sekolah, kemudian masuk ke universiti.
Tadi sebagaimana dikatakan oleh saudara Hafizi tadi tentang musim tengkujup juga berlaku pada akhir tahun kebiasaannya kita mulakan lebih awal. Dan sebenarnya banyak negara-negara di ASEAN seperti Singapura dan Indonesia memulakan persekolahan pada awal tahun. Jadi disebabkan oleh COVID yang lepas, kita terpaksa menganjak bulan Mac. Bagi saya, yang penting ialah dia punya mengikut Akta Pendidikan 1996 atau Akta 550 memang menyatakan bahawa hak pelajar untuk persekolahan tidak kurang daripada 190 hari. Jadi sebenarnya kalau ada perubahan dari situ tidak melanggar akta. Jadi walau bagaimanapun saya setujulah tadi pandangan Cik Muhammad Azizi tadi, pandangan daripada pihak-pihak berkepentingan termasuklah guru-guru, ibu bapa dan juga masyarakat umum perlu dilihatlah sama ada kita nak mulakan pada bulan Januari ataupun bulan Mac. Tetapi yang terakhir ni saya membaca satu laporan daripada Yang Berhormat Menteri Fazilah Siddiq mengatakan bahawa mereka sedang mengkaji dan juga mendapatkan pandangan-pandangan. Jadi kalau nak dimulakan pada awal Februari, dia kena ambil masa lah. Tak boleh dalam masa setahun, 2 tahun, dia kena perlahan-lahan kerana dia melibatkan cuti dan juga masa persekolahan. Jadi bagi saya terpulanglah kepada pihak Kementerian Pendidikan, khususnya pada Yang Berhormat Menteri untuk menentukan sesi persekolahan di masa akan datang. Baik, pastinya terdapat banyak perbincangan dari sudut perundangan dan juga pembelajaran itu, dan banyak juga model-model dari negara luar yang mungkin boleh kita gunakan sebagai panduan ataupun contoh dalam kita menentukan atau memberi pandangan sama ada sesi persekolahan pada Januari ataupun Mac lebih baik kepada para pelajar, murid dan juga tenaga pengajar khususnya. Kita akan berhenti seketika kerana sekembali nanti kita akan melihat kepada kemungkinan momentum ataupun sesi persekolahan yang berubah seketika akibat pandemik 2 tahun lepas ini, mungkin change for good ataupun ia hanyalah satu perubahan yang bersifat sementara. Kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baru, diskusi mengenai takwim persekolahan sama ada wajar dimulakan pada Januari ataupun Mac pada ketika ini. Diteruskan perbincangan, kita nak terus sahaja kepada Cikgu Muhammad Azizi Hassan, Presiden Ikatan Guru Muslim Malaysia. Cikgu Muhammad Azizi, kalau kita lihat sekarang ini sesi persekolahan yang berlangsung ini sudah berubah disebabkan kita beradaptasi dengan pandemik COVID-19. Tetapi dalam kita beradaptasi itu, ia memberikan orang kata keselesaan dengan adaptasi norma baru pada ketika ini. Pada pandangan Cik Muhammad Azizi, adakah sesi persekolahan pada Mac ini memberikan momentum terutamanya dari sudut PMP, ruang masa untuk guru dan juga pelajar mempersiapkan diri mereka, ataupun ia perlu dikembalikan kepada asal pada Januari? Terima kasih kepada Hakim dan juga Fizal. Berkaitan dengan momentum pembelajaran murid ketiga ini, saya lihat pengalaman saya yang mengurus peperiksaan bermula daripada awal pandemik ketika itu, saya lihat momentum pelajar ketiga ini dalam keadaan saya rasa siap siaga untuk menghadapi peperiksaan SPM yang akan bermula pada akhir bulan Januari. Dan saya lihat antara yang positifnya apabila kita anjak kepada bulan Mac nanti, pelajar boleh dan guru-guru boleh menentukan pada akhir bulan akhir awal di Disember ni untuk mereka habiskan silibus sukatan pembelajaran, dan juga mereka dapat ready untuk awal Januari itu untuk ulang kaji dan juga persiapan untuk SPM.
dan ini juga bagi ruang kepada pelajar-pelajar lain juga untuk menjadikan tahun ini tahun semasa ini untuk mereka untuk bersedia menghabiskan sukatan dan juga silibus pembelajaran, dan di awal Januari ialah persiapan untuk peperiksaan akhir tahun. Satu segi yang positif ini ialah pertama kali kita lihat ialah khususnya pelajar SPM, saya terlibat dengan pelajar SPM, iaitu kita sebagai guru saya akan pastikan seawal bulan September dah sudah habis sukatan, dan bulan Oktober dan juga bulan November ialah persiapan ready untuk peperiksaan percubaan. Dan akhirnya pada bulan awal Januari kita boleh refer balik ataupun kita boleh lihat balik ulang kaji yang sedia ada daripada peperiksaan percubaan yang kita laksanakan, dan akhirnya pelajar-pelajar dapat momentum untuk mereka selepas buka sekolah nanti bulan Januari, mereka akan bersedia untuk kepada peperiksaan SPM. Dan pengalaman saya lihat sini ialah kita lihat result ataupun keputusan peperiksaan SPM ketika pandemik, dan selepas itu kita dapati keadaan peperiksaan pelajar boleh mengharungi, dan kita dapati result SPM kita dalam keadaan yang baik. Jadi saya lihat kat sini sesi pembelajaran tidak terganggu apabila berubah waktu peperiksaan itu pada bulan Mac. Namun itu kita kata disebabkan adaptasi daripada sistem faktor pandemik tadi. Yang penting sebenarnya ialah kita nak pelajar-pelajar kita, poinnya yang paling penting sekali ialah pelajar-pelajar dapat menguasai pembelajaran. Itu yang paling penting sekali. Yang sebenarnya ialah kita nak pelajar-pelajar kita menguasai silibus pembelajaran. Soal kembali kepada Januari Mai itu mungkin kita boleh perbincangkan dan perhaluskan. Bagi saya yang paling penting sekali ialah pelajar dan murid-murid dapat menguasai pembelajaran dan mereka dapat memahami apa yang mereka belajar, dan itu yang paling penting supaya hak pendidikan kepada semua murid itu dapat dilaksanakan sepenuhnya. Jadi untuk kita kembali kepada Januari dan Mac tadi, saya rasa sini adalah ada banyak justifikasi masing-masing, dan masing-masing ada hujah yang boleh kita tempatkan sebagaimana yang disebut oleh Tan Sri Alimuddin. Tapi bagi saya lihat yang penting pengalaman kita ada, kita dapati pelajar-pelajar kita dapat mengharunginya dengan baik, dan mereka bersedia dan mereka mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan SPM dan juga peperiksaan selanjutnya. Itu pandangan saya sebagai seorang guru dan melihat kepada murid yang saya mengajar. Dan Tan Sri Alimuddin, tadi Tan Sri ada sebutkan tentang kalau nak beralih kembali kepada Januari ini memerlukan satu tempoh masa dan ia dilakukan secara berkala, bukan secara terkejut. Dan bagi Tan Sri, tempoh berapa lama? Mungkin Tan Sri ada pandangan tersendiri, rasakan relevan untuk kembalikan sesi pada bulan Januari ini. Berapa lama tempoh itu mungkin boleh kita jangkakan? Ya, kalau kita nak ubah balik ke bulan Januari, saya rasa memerlukan masa kerana waktu persekolahan itu tidak kurang 120 hari. Jadi kita tolaklah, maknanya waktu cuti itu lebih kurang boleh katakan 160 hari lah waktu cuti. Jadi kita kena anjak sikit-sikit kerana pelajar-pelajar ni pula dia ada cuti penggal dia, cuti semester dia, cuti panjang dan juga peperiksaan. Maknanya kita kena susunlah. Saya tak dapat bagi tahu berapa tahun, tetapi kita boleh kurangkan. Maknanya anjakkan waktu cuti itu. Mungkin cuti panjang tu kita kurangkan, kita lebihkan kepada cuti semester, dan beberapa tahun kemudian dia akan sampai satu masa balik ke bulan Januari. Jadi perlu mengambil masa, tak boleh dalam setahun 2 tahun tak boleh, kerana dia nanti akan menimbulkan masalah dari segi waktu persekolahan itu. Baik, kalau saya boleh tambah sikit tentang masa cuti tadi Jadi sebagaimana kita tahu bahawa kebiasaannya pada hujung tahun ini keluarga bercuti, terutamanya yang bekerja di sektor awam, sektor swasta. Jadi ibu bapa selalunya dah dia programkan awal tahun supaya anak-anak dapat bercuti sama ada dalam negeri ataupun luar negeri pada akhir tahun. Jadi kalau akhir tahun itu waktu persekolahan, maknanya ibu bapa kena susun balik jadual mereka, memastikan
dapat bersama dengan anak-anak pada masa cuti persekolahan yang baru. Ya. Selain daripada itu, ada juga mengatakan tentang keuangan. Ya. Jadi biasanya ibu bapa telah menyediakan keuangan untuk anak-anak, membeli buku, pakaian dan juga keperluan persekolahan pada awal tahun. Ya. Jadi kalau bermula persekolahan pada bulan Mac itu, ibu bapa dia kena bajet baliklah supaya perbelanjaan untuk anak-anak itu tidak kurang. Ya. Kerana biasanya pada akhir tahun itu mereka akan menggunakan keuangan mereka untuk keperluan anak-anak. Jadi begitulah saya rasa. Apa yang penting juga ialah kalau boleh mengadakan sesi town hall. Town hall ni maknanya mengadakan perjumpaan-perjumpaan dengan pihak-pihak berkepentingan, terutamanya ibu bapa dan juga masyarakat umum untuk mendengar pandangan-pandangan mereka, termasuk daripada guru-guru sendiri. Daripada town hall tadi boleh dapat dibuat satu rumusan. Bilakah masa yang sesuai? Pada saya tidaklah begitu, maknanya wajib kita buat awal tahun persekolahan ataupun wajib pada bulan Mac. Tetapi kita kena lihat juga aspek-aspek yang lain. Mungkin ada pandangan-pandangan yang ada lebih advantage untuk menetapkan masa persekolahan. Jadi dalam hal ini perjumpaan-perjumpaan town hall ataupun dialog dengan pihak-pihak berkepentingan akan dapat mendapat banyak rumusan sebelum pihak yang berhormat menteri membuat keputusannya nanti tentang tarikh persekolahan itu. Ya, Tan Sri, kalau kita memahami dalam apa jua keadaan, perubahan itu adalah sesuatu yang perlu. Dan begitu juga dalam konteks pendidikan, banyak perubahan-perubahan telah kita lakukan. Ini cerita daripada tahun-tahun yang lepas, dekad-dekad yang lepas juga, perubahan demi perubahan dibuat untuk memastikan sekolah ini menjadi institusi yang melahirkan pelajar yang ataupun pelajar yang cemerlang daripada keseluruhan aspek kehidupan. Tetapi sekiranya perubahan itu perlu dilakukan, adakah ia perlu dilihat kepada bukan hanya tempoh persekolahan semata-mata, maksudnya takwim, dari sudut takwim, tetapi ia juga perlu dilihat dari sudut aspek kurikulumnya, mata pelajarannya dan banyak lagi aspek-aspek lain yang bukan hanya melibatkan panjang cuti sekolah, berapa lama cuti sekolah. Pada pandangan Tan Sri bagaimana? Ya, itu saya rasa satu perkara yang penting. Tidak dapat kita elakkan bahawa kurikulum itu adalah perkara yang sangat penting dalam sistem persekolahan. Jadi kita kena pastikan dalam tempoh 190 hari itu semua kurikulum kita telah dapat digunakan oleh guru dalam pengajaran mereka, kerana kurikulum ni ada kaitan pula dengan peperiksaan. Jadi kalau pelajar-pelajar tidak mendapat pengajaran yang secukupnya daripada guru, dia kurang memahami apa yang diajar. Jadi ini menimbulkan masalah apabila mereka menghadapi peperiksaan. Mungkin ada konsep-konsep ataupun aspek-aspek tertentu yang tidak diajari oleh guru kerana tak cukup masa. Jadi masa tu sangat penting untuk membolehkan guru-guru mengajar pelajar-pelajar mereka bagi menghadapi peperiksaan. Dan satu lagi juga saya nak sentuh, ada juga orang kata advantage dengan disadvantage. Jadi kalau kita balik kepada asal, jadi pelajar-pelajar STPM khususnya dan juga termasuk SPM untuk masuk institusi pendidikan tinggi pada bulan September ataupun Oktober. Jadi ini memberikan masa yang panjang kepada mereka. Jadi ini satu kebaikanlah kepada pelajar, kerana dalam tempoh kalau masa dulu bulan Mac tu baru keputusan STPM atau SPM diketahui. Jadi mereka ada masa yang panjang untuk mengambil kursus-kursus tertentu. Misalnya bahasa Inggeris ke, ataupun komputer, ataupun subjek yang ada kaitan dengan mereka bila masuk ke institusi pendidikan tinggi nanti. Jadi ini memberi kelebihan kepada mereka kerana dalam masa
cuti yang panjang sebelum memasuki universiti itu, ada masa untuk mereka menambah ilmu bagi menghadapi cabaran yang lebih besar apabila masuki institusi pengajian tinggi nanti. Saya rasa itu satu advantage lah kalau kita boleh balik ke awal tahun, masa yang panjang boleh digunakan untuk pelajar untuk menambahkan ilmu mereka sebelum memasuki pendidikan tinggi nanti. Okey, baik, kita berterima kasih kepada tokoh pendidikan negara Tan Sri Alimuddin Mohamad Dom dan juga Presiden Ikatan Guru Muslim Malaysia Aiguru Muhammad Azizi Hassan atas perkongsian pendapat berkaitan dengan sama ada untuk mengekalkan sesi persekolahan pada bulan Mac ataupun kembalikan pada bulan Januari. Keputusan untuk tahun depan telah pun ditetapkan akan dikekalkan pada bulan Mac, tapi kajian akan terus dilaksanakan oleh pihak KPM untuk melihat kepada memastikan bahawa ia boleh dikembalikan semula pada bulan Januari. Itu akan kita saksikan perubahan-perubahannya melalui Menteri Pendidikan yang baru, Fadlina Siddiq, dan keputusan itu akan dapat kita saksikan mungkin tahun depan nanti. Ya, apa pun keputusannya, kekal Januari ataupun Mac, ia perlu memastikan agar proses kemenjadian murid itu menjadi keutamaan dalam menentukan bukan saja soal takwim persekolahan tetapi juga mengenai silibus persekolahan ataupun kurikulum pengajaran itu. Baik, sekian sahaja Pantau Kerajaan Baru. Saya Hakim Rahman. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.